Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alright, selamat datang, selamat kembali ke Borak Bisnes. Terima kasih kerana bersama-sama menonton dengan kami pada malam ini. Jika anda sudah pun bersama-sama dengan saya ke udara sekarang, jika anda sudah menonton sekarang, sila beri indikasi anda sudah bersama-sama dengan saya malam ini. Ya, say something dekat ruangan komen. Tekan button like, tekan button love, tekan button love, like, dan say something that you are already watching with us. Right, okay, selamat datang, selamat kembali. Okay, sekarang kita pun sudah sampai ke siri yang ke-11 untuk mereka yang baru bersama-sama dengan kami. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bersama dalam program Borak Bisnes bagi mereka yang sentiasa kekal setia bersama kami dan menonton sepanjang program kami hinggalah ke siri yang ke-11 ini. Selamat kembali. Halo, apa khabar Azhar Osman? Apa khabar Izul Syafiq Rosli? Waalaikumsalam Izul. Terima kasih kerana menonton. Apa khabar Sudasih Bistri? Waalaikumsalam. Sudasih kata Assalamualaikum. Dia beri salam kat semua. Waalaikumsalam. Apa khabar Cik Adawiyah Abu Abid? Itu dia. Kan? Dia beritahu apa Assalamualaikum kat geng dengan geng-geng sekali. Thank you very much. Jom share. And share kat ramai-ramai kepada rakan-rakan anda, share kepada page anda Pejuang Pewarisan TV Borak Bisnes punya page ni supaya rakan-rakan usahawan anda dapat bersama-sama menonton, mendapat manfaat daripada sesi kita pada malam ini yang special malam edition malam ini ialah kita bawakan pakar digital. Alright. Untuk mereka yang baru menonton buat pertama kalinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kamarul Azhar bin Hashim atau lebih mesra dengan panggilan Cam Hashim. Itu dia Cam Hashim. Alright. Saya daripada Pejuang Pewarisan dan kami daripada Pejuang Pewarisan TV, dan TV ini membawa kepada satu perjuangan pewarisan harta Islam agar ummah kembali gemilang kaya raya melalui pewarisan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini 70 bilion harta yang berkuah ini banyaknya 90% adalah milik orang Islam. So bila kita bawa TV Pejuang Pewarisan ini, kita membawa kepada kesedaran masyarakat akan kepentingan 4 perkara. Yang pertama ialah hubungan sesama manusia, sebab waris-waris kita semua adalah orang kata hubungan sesama manusia. Kedua, kita membawa kepada topik yang melibatkan pembangunan aset, mengekalkan aset dan mewarisikan aset tersebut. Dan yang ketiga daripada solusi-solusi, dan yang keempat bagaimana mengambil tindakan terhadap diri kita sendiri untuk kita merancang kepada orang yang kita sayangi. Tapi apabila kita nak zoom in lebih detail dalam jenis-jenis harta. Dan bisnes perniagaan adalah salah satu bentuk harta yang sebenarnya pemilik harta dapat gunakan untuk membina ekonomi diri keluarga dan masyarakat. Mungkin anda baru berkecimpung dalam bisnes, mungkin anda sudah pun lama dalam bisnes, tetapi apapun hasrat anda sebenarnya anda nak membina ekonomi, betul tak? Nak memberikan kepada siapa? Kepada orang yang dikasihi, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, bantu kita punya pekerja-pekerja kita akan ekonomi diri dan keluarga akan meningkat. Dan seterusnya kita nak pastinya semua usahawan nak pastikan supaya perniagaan itu dapat terus memberi manfaat kepada diri mereka dan juga orang yang mereka sayangi, even walaupun mereka sudah tiada lagi. So apabila kita bawa segmen Borak Bisnes ini, kita bawa dalam realiti sebenar di mana kita membawakan anda panel-panel yang istimewa setiap minggu yang membincangkan daripada industri yang berbeza. Kita dah sampai ke episod yang ke-11 daripada industri berbagai-bagai, keuangan lah, marketing lah, apa semua and so on. Kita ada formulator lah, kita ada orang daripada construction, property dan sebagainya. Kan? So dan mereka membawa apa? Membawa pengalaman mereka.
cabaran-cabaran mereka, ya, motivasi mereka, inspirasi mereka, aspirasi mereka. Dalam masa yang sama juga mereka membawa perkongsian tips-tips yang mereka tidak lokek. Mereka ni seorang yang orang kata apa, memberi apa? Memberi orang kata apa, ilmu tadi, agar rakan-rakan yang menonton hari ini akan mendapat manfaat supaya anda dapat menempuh cabaran yang ada sekarang. Ya, betul. Adakah kita menghadapi cabaran? Betul. Kita ada menghadapi cabaran, apatah lagi dengan COVID-19 sekarang ini, dan semua bisnes hari ini diuji apabila PKP. Kita dah sampai ke PKP yang ketiga. Mencabar tak? Kalau mencabar, tulis kat ruangan komen. Sekarang mencabar. Dan antara yang menerima cabaran yang hebat adalah pemilik-pemilik perniagaan. Mengikut persatuan apa nama Majikan Malaysia MEF, presidennya kata hampir 650,000 usahawan atau pemilik perniagaan di hujung tanduk. Ramai dah bungkus dah. Sebab itu topik kita bawa hari ini ialah, tuan-tuan dan puan-puan, adakah end game, penghujung orang kata game, orang kata apa, permainan kita, game kan, atau apa ujung orang kata apa, usaha kita, ataupun dia bermula end game ataupun game on. So di sini yang tuan-tuan dan puan-puan, minggu ini saya bawakan panelis-panelis yang tidak faham erti end game. Mereka adalah game on punya orang. Oh, itu dia. Dua orang ini game on punya orang. Wah, muda-muda belaka, tuan-tuan dan puan-puan. Hebat-hebat belaka. Jejaka-jejaka yang luar biasa hebat, yang saya terinspirasi dengan mereka, dan mereka pula membawa kelainan minggu ini. Kenapa? Sebab mereka ini membawa kepada satu pengalaman mereka, bagaimana mereka boleh persisten dan konsisten, menyebabkan mereka mampu untuk kekal relevan dalam industri sekarang ini, dalam perniagaan mereka, dalam ujian sekarang ini, yang menyebabkan mereka ini dapat terus memberi manfaat dan mengekalkan perniagaan mereka. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menjemput kedua-dua panel kita pada hari ini yang awesome. Itu dia, Tuan Azam sudah pun mulakan membuka kamera. Berikan tepukan gemuruh kepada Tuan Azam. Yes, sir. Dan kepada Tuan Naim. Love kepada mereka, tuan-tuan dan puan. Awesome, kita tunggu pertolongan kami. Awesome Naim, awesome Tuan Azam. Itu dia. Alright. Habis orang menjerit, orang menjerit bersorak atas nama Abu Naim ni. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, saya kenalkan kedua-dua mereka siapa. Yang pertama, saya kenalkan Tuan Azam Rashid. Siapakah dia? Beliau adalah pemilik perniagaan, founder bagi syarikat Virta Real Sdn Bhd, iaitu syarikat yang pakar dalam virtual reality dan augmented reality. Pakar ni kenapa? Sebab dia adalah developer untuk virtual reality. Itu dia. Dah macam virtual reality ni kan, kita dah bayangkan apa, cerita apa ni. Kita dah bayangkan cerita Marvel lah, kita dah bayangkan cerita orang kata apa, Hollywood ni kan. Dan juga augmented reality. Itu dia, Iron Man, Thor kan, orang kata apa, Endgame. Cerita Endgame. Apa lagi? Satu lagi cerita tu apa nama, Endgame ataupun Allah yang petik-petik jari tu kan. Kan. Alright, itu Tuan Azam kita. Nah, kita nak dengar pula daripada, kita nak kenal pula Tuan Abu Naim Ubaidul Rahman. Siapakah beliau? Beliau adalah pemilik perniagaan, pemilik bisnes, digital marketing specialist, tuan-tuan dan puan. Saya ulang sekali lagi digital marketing specialist. Company beliau adalah dipanggil Mix Media Agency Sdn Bhd. Awesome. Berikan tepukan maya kepada mereka. Wow. Tulis kat ruangan komen. Wow. Kenapa wow, tuan-tuan dan puan? Kerana kedua-dua panelis malam ini adalah orang-orang yang sebenarnya menjadi rebutan. Menjadi orang yang dicari-cari di zaman semua usahawan diuji dengan cabaran-cabaran orang kata COVID-19 sekarang ni. Kalaulah kita tak boleh nak jumpa secara maya kan, secara fizikal, kita nak kena jumpa secara maya lah ni. Dan inilah dia, kedua-dua mereka yang pakar dalam teknologi maya. Itu dia. So jom kita berkenalan dengan mereka. Apa khabar Tuan Azam? Apa khabar Tuan Naim? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Tuan Kem. Masya-Allah. Ya.
Alhamdulillah, terbaik. Kita malam ni tuan-tuan dan puan, mungkin orang lain ramai dah kenal lah kat luar sana. Siapa Tuan Naim ni, siapa Tuan Azam ni. Tapi mungkin para penonton malam ini mungkin yang baru berkesempatan nak berkenalan kan. Dia kan. So Tuan Azam dah siap pakai Vitra Real lagi kat baju dia. Kan? Tuan Naim dah pakai dah dia punya nama syarikat dia ada di dada, semat di dada. So, Tuan Azam, kenalkan sikit kepada para tetamu. Kita nak berkenalan dengan Tuan Azam kita ni. Siapa Tuan Azam ni? Kan? Orang mana ni? Ni orang utara ke? Orang selatan ke? Orang KL ke? Ni bujang lagi ke ataupun dah kahwin? Kan? Dia duduk kerusi pun tuan-tuan dan puan. Kerusi pun kerusi gamer ni, men kan? Kan? So belajar apa dulu? Kan? Masa kat universiti belajar apa? Kan, dan macam manalah boleh orang kata apa masuk ke dunia keusahawanan. Jom kita dengar daripada Azam dulu. Boleh Naim? Kita dengar daripada Azam dulu. Boleh Jom. Silakan Azam. Okey, assalamualaikum semua. Terima kasih Tuan Kem jemput saya ke Borak Bisnes pada malam ni. Okey, nama panjang saya Muhammad Nur Azam bin Abdul Rasid. Okey, nama pendek lah, nama glamour Azam Rasid lah, kita pendekkan, senang. Saya berasal daripada Alostak, Kedah. Okay, beranak dekat sana, membesar pun dekat sana. Okay, bunyi pun lah. Dah tahu dah orang utara. Tapi kalau cakap biasanya bunyi KL. Ya. Okay. Okay, membesar di Changlun dan juga di Pulau Pinang lah. Itu asal saya. Okay. Family background saya ni dalam family ayah saya cikgu dan mak saya pencin HR, human resource dan juga business security lah. So sekarang dua-dua dah berhenti kerja lah, dia orang dah berehat dan niaga kecil-kecil kat kampung lah. Okay, then saya anak ketiga daripada tiga adik-beradik, anak bongsu lah, anak kesayangan. Bongsu ni, manja ni. Banyak dapat benefits, orang kata. Okay, so apa lagi tadi? Dah kahwin belum? Okay, dah kahwin. Soalan. Lupa ni. Isteri ada berapa? Okay, dah berkahwin, seorang je. Anak 2 orang, dua-dua lelaki lah. 10 tahun dengan 6 tahun. Okay, next soalan tadi, tak ingat. Ya, okay. Apa nama, belajar apa kat universiti dulu? Atau kat sekolah dulu? Okay, saya belajar di universiti di Uniten, grad dalam civil engineering. Oh, okay, civil ni, apa kena-mengena ni? Betul. Okay, so pernah kerja lah sebagai sales engineer masa lepas habis grad tu. Setahun je lah. And then after kahwin, decide untuk berhenti kerja sebab selalu off station kan. So baru kahwin, biasalah dia jadi aura tu lain macam sikit. Lalu kita berhenti kerja, nekat lah. Nekat dan masa tu memang saya minat passion dalam fotografi. Jadi duk fikir-fikir nak kerja apa kan, nak buat bisnes apa. So kebetulan abang ipar saya pun seorang fotografer. Jadi dia cadang lah, kau belilah kamera kan, jom ikut aku buat wedding fotografi. So bermula di situlah kerjaya saya dalam fotografi ataupun dalam bidang kreatif ni lah. Tahun 2009 start. Sampailah kemudian dalam bidang ni kita banyak jumpa orang, so banyak belajar tentang kreatif. Kemudian saya belajar videografi dan join company production untuk buat konten. Buat konten-konten videografi ni untuk broadcast di Astro dan juga RTM. Wow. Itu dia. So itu yang masuk dalam dunia digital loh. Yes. Dan sekejap lah. Taklah sekejap, dalam 3-4 tahun macam tu. Kemudian sambil-sambil tu saya ada JV juga dengan partner buka trading academy untuk saham dengan future market. Kemudian dalam masa yang sama juga barulah Vitra dilahirkan pada 2017. Wow. Itu dia tuan-tuan dan puan. Macam mana Vitra boleh bermula 2017? Bermulanya dengan orang yang sebenarnya belajar engineering. Macam manalah boleh masuk dunia kreatif pula tu. Kan? Orang dunia engineering ni. Mak dia, ayahnya cikgu, mak dia HR. Pergi ke dunia engineering, orang Kedah. Sebab orang Kedah ni kan, Tuan Azam, saya baru tadi beli nasi kalut. Orang Kedah juga tu. Oh itulah, kalau kat Section 7 ni laku lah kan. Apa nama sebut pasal Kedah kan, Belah Utara kan, memang power kan. So apa nama, dan apa nama dia belajar civil
boleh pergi dunia kreatif pula, kan? Maknanya fotografi. Ini otak kanan boleh jalan, otak kiri boleh jalan. Ini hebat ni, kiri kanan boleh jalan ni. Dan akhirnya hari ini tuan-tuan dan puan, dia boleh pergi ke masuk ke dunia virtual, kan? Dan hari ini ada Vitra Real. Orang kata apa in 2019 Tuan Azam, 17. 2017. Wow, itu dia tuan-tuan dan puan. Latar belakang tak ada kena mengenal langsung. Daripada orang yang teknikal, orang yang analisis boleh pergi dunia kreatif. Itu cerita Azam. Ini orang mesti nak kenal cerita Naim ni. Dalam ruangan komen aja pun dah ada orang tanya dah. Ivy tanya, siapakah Abdul Naim? Wah, Ivy tanya ni. Kan? Orang nak kenal Abdul Naim ni, kan? Alright. So kita nak kenal dengan saudara Naim kita. Silakan. Yeza. Ya, Assalamualaikum. So nama saya Abu Naim Ubaidur Rahman bin Ahmad Azlan. Panjang sikit. Tapi semua orang panggil saya Naim lah. Naim. Saya berumur 29 tahun. Grad first saya macam Azam juga. Saya grad berbeza dengan apa yang saya buat sekarang. Saya graduate sebagai marine biologist dekat UMT Terengganu. Okey Terkejut badak je. Marine biologist. Dia seorang lagi. Saintis pergi ke digital. Grad first saya macam Azam juga. Saya grad berbeza dengan apa yang saya buat sekarang. Grad first saya macam Azam juga. Saya grad berbeza dengan apa yang saya buat sekarang. Grad. Okey. Dengar. Okey. Okey, teruskan. Grad belajar marine biologist. Dan macam mana boleh start apa nama company ni? Start apa nama dia mix media ni? Okay, macam mana boleh pergi sana tu? Short kasih gazet sikit. Boleh. Saya dulu ada bekerja dengan satu syarikat lah dekat Kelang as a shipping company. Saya sebagai marketing officer dia. So saya belajarlah dengan saya punya manager saya untuk buat marketing, dan selepas tu saya banyak bekerja dengan syarikat-syarikat untuk buat marketing. Dan lepas tu tahun 2017 tak silap saya buat freelance on marketing, buat FB ads orang dan sebagainya. Kemudian tahun 2020 ni alhamdulillah dapat naikkan sebagai sendirian berhad, seorang diri lah tanpa ada partner dan sebagainya. So struggle seorang lah. Wow. Tengok tuan-tuan ada dan puan. bantuan sikit dari kawan-kawan Ada banyak bantuan daripada kawan. Malam ni lain macam sikit. Kenapa? Kedua-duanya dia datang daripada bidang yang berbeza. Tetapi dia datang daripada latar belakang pembelajaran yang berbeza. Tetapi dalam bidang yang sama, dalam dunia digital. Seorang engineer, seorang lagi marine biologist. Kan, marine biologist ni tuan-tuan dan puan boleh jadi pakar digital marketing. Tuan Naim kita ni kan. Alright. So menarik sangat. Orang mana ni Naim? Orang KL ke, utara ke, orang selatan ke mana ni? Saya KL dan membesar semua dekat KL lah. So budak KL lah ni. Ni muka macam bujang lagi. Muka macam bujang lagi. Tak, saya dah kahwin. Awal-awal dah declare dah kahwin dah. Alright, fantastic. So untuk tuan-tuan dan puan, sahabat kita ni baru je mendiri rumah tangga tahun ni. Tahniah kepada Tuan Naim. Awesome sangat. Alright, kita nak tengok macam mana orang yang daripada latar belakang berbeza ni belajar daripada bidang yang berbeza boleh terjun dalam bidang digital. Apa yang menjadikan orang kata putik semangat untuk menjadi seorang usahawan, nak membuka bisnes ni? Kita nak dengar daripada Azam. Azam, apa yang memotivasikan Azam nak kerja bisnes ni? Namil, you memanglah berhenti kerja dulu kan, pasal apa baru lepas berkahwin kan, tetapi you always can go to another company. Contohnya kan, you always can go to another company yang makan gaji juga. Tapi kenapa you go into keusahawanan, you go into photography? It's like you are developing a new skill instead of you already have certain knowledge and skill yang dah ada sebelum ni. Cerita. Mungkin penonton-penonton nak belajar ni. Tak ada sangat. Okey, sebenarnya lepas dah berhenti tu,
kan kita start business. And then after a few month ataupun a few times tu, saya rasa burn out jugalah, macam susah juga nak buat business ni kan. And then sambil at the same time pun saya apply kerja tapi yang paling best ni tak pernah dapat. Dipanggil interview sekali 2 kali je lah. Tapi macam time tu agak civil punya mungkin graduate dalam civil ni ramai sangat kot kan. So bila kita minta kerja tak dapat. So jadi saya rasa macam okey lah kot, tak ada rezeki kot nak bekerja kan. So that's why lah saya teruskan juga dalam niaga tu as a wedding photographer masa tu. Dan alhamdulillah lah bila dah tak dapat kerja, kita buat kerja yang kita nak ni dengan ikhlas dan kita konsisten buat, so rezeki tu datang lah. Macam tu lah. I see. Usahawan. Tapi bila kita nak buat bisnes ni Zam, sometimes orang buat benda yang dia biasa buat. Ini tiba-tiba daripada dunia dunia civil, dunia analytical, dunia engineering, boleh pergi kepada kreatif ni. Apa yang tertariknya menyebabkan boleh pergi ke arah tu? Just because you learn fotografi saja ke? Because you like arts, ataupun memang it is like your passion daripada kecil, memang suka digital atau fotografi ataupun virtual reality ni? Okay, kita balik ke yang fotografi tadi tu. Sebenarnya nak kata passion actually 50-50 lah, because saya dah kahwin masa tu. Jadi kita of course bekerja for money lah, untuk dapatkan duit, dapat sara keluarga kita semua kan. So that's the main point. And second point about the passion tu 50% jugalah ada dalam diri masa tu. Okay, jadi nak tak nak kena buat juga, kena cari income juga for the family. Alright. So because of kena nak buat juga, kena nak cari income juga, belajarlah. Itu yang maksudnya bila Azam cakap apa, aku kena persistent lah. Kan? Persistent dan konsisten untuk belajar. No choice, kerana ada rasa ketanggungjawatan tadi tu dan menceburkan di dalam bidang keusahawan. Dah tepu market, never mind if I can't go through the market, I make my own market. Itu yang jadi bisnes usahawan tu. Usahalah sampai jadi. Itu dia panggil usaha sampai jadi, ataupun usaha sampai sawan supaya menjadi kan. So itu yang membawa. Tapi saya sangat tertarik macam mana boleh pergi virtual. Tapi sebelum itulah saya nak tanya kat Naim ni tadi. Kan Naim tadi yang kata marine biologist tadi tu. Kenapa jadi usahawan tu? Naim, you can always work. I heard that you have also been working for few corporates kan? Not few corporates. I mean like you with your your background tadi, you can work for others. But why you jump into keusahawanan? Okay, so terlebih dahulu sebenarnya sebelum ni saya dah pernah bekerja. Saya setahun saya rasa saya bekerja dengan 3-4 syarikat. Sebab konsep saya ni, saya cepat bosan dengan sesuatu, tapi maksudnya saya selalu masterkan sesuatu tu dengan pantas lah. So saya rasa bukan tak boleh bekerja dengan orang lah, saya rasa saya nak lagi untuk belajar. So bagi saya kenapa saya nak buat bisnes ni dan sebagainya, is because of nak take challenge. Dan rasanya dengan buat bisnes, saya rasa saya ada kontrol dengan masa saya sendiri, saya ada kontrol dengan a lot of knowledge yang saya boleh dapat dan sebagainya. So itulah yang saya rasa saya sukalah. Alright. Tapi saya dengar Naim ni dia suka belajar. Jadi Naim cakap cepat bosan sebab dia belajar, dia master cepat sangat. So, lepas tu dia dah bosan dengan benda tu, dia cuba lagi benda baru, belajar cepat. Lepas tu bosan lagi, maknanya dia is a fast learner and you explore a lot of opportunity as well. Betul tak? Kan? So saya dengar bukan sebelum ni pun ada bisnes-bisnes lain juga yang Naim cuba juga kan? Saya dulu sebenarnya start buat bisnes ni, saya jual air dekat pasar malam je sebenarnya. Jual air dekat pasar malam, tuan-tuan dan puan-puan. Ini orang memang langgar je ni. Kan? Langgar je. Saya jenis buat bisnes ni, saya kena hentak kat dinding dulu baru rasa sakit. Siapa ada berani macam Tuan Naim ni buat bisnes jual air kat pasar malam, hantam lagi. Apa lagi buat? Saya pernah jual phone casing, jual apa lagi? Phone casing. Lagi. So semua jenis-jenis perniagaan yang orang kata titik peluh daripada susah tu memang pernah rasa lah. Masya-Allah.
Semangatlah. Lagi. Apa Phone dia, casing. jual tudung, jual jubah. Tudung pun ada. Lagi Ah, dahsyat. jual jubah ada. Jual Ah, cuba. Apa yang Naim tak jual? Orang tak jual. tak ada. Saya tak jual Semua manusia boleh lah. jual. Habis dia Ah, jualnya semua. Kan? ya. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Hmm. Tapi semuanya gagal lah sebabkan saya gagal untuk belajar marketing untuk jual benda-benda tu kan. So dari situlah, that's why saya buat mix media ni, sebab saya nak belajar marketing kan. So alhamdulillah. Masya Allah. So itu yang membawa kepada digital marketing yang anda jadi specialist sekarang ni. Sebab anda lihat sebenarnya ialah kebanyakan bisnes gagal disebabkan marketing. So at the end of the day, you the one that walk, you the one that knows the way, goes the way and shows the way. Pasal apa? Pasal memang dah kena dah, pasal memang dah fail lah disebabkan tu, and you know what are the common denominators ataupun punca utamanya kerana tak ada marketing. Dan now today you jadi pakar marketing. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Terbaik pengalaman Tuan Naim ni. Awesome sangat. Alright. So he's the right person kita nak panggil malam ni. Pasal apa? Pasal ini orang walk the talk lah ni. Kan hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dengar dia punya sejarah kita lepas ni kita tanya Tuan Azam, tapi tanya Naim dulu. Naim, cerita sikit company Naim. Apa yang mix media agency buat sebenarnya? Cerita. Para penonton nak tahu ni. Boleh. Mix Media Agency ni buat integrated digital marketing di mana kita sentuh banyak aspek-aspek marketing dengan bisnes tersendiri lah. So kita, secara ringkasnya kita buat iklan dekat Facebook Ads, dekat Google Ads, dekat online platform lah. Dan secara ringkas yang kedua ialah kita dapatkan customer ke prospek kepada sesuatu bisnes itu. So maksudnya kalau ada orang dia nak jual rumah ke, dia nak jual kasut ke, bagi dekat kita tolong marketkan. Macam tu. Alright, so para penonton ni dia tak tahu. Ramai orang kat luar sana yang sebenarnya pun boleh buat macam tu juga. Mungkin dia akan tanya, apa bezanya Naim dengan orang lain ni? Apa specialnya Naim ni? And ada customer luar biasa ke? You ada database yang luar biasa ke? Mungkin kawan-kawan kita nak tahu kat luar sana. Apa yang menyebabkan Naim luar biasa daripada yang lain? Boleh. Jadi first ialah memang saya certified Facebook Marketing Partner dengan Google Marketing Partner. So maksudnya apa? Maksudnya kalau let's say lah ada orang dia nak buat iklan sendiri dan sebagainya, kebarangkalian iklan dia tu akan di-reject oleh Facebook tanpa sebab lah kan. So saya ada orang kata very close connection dengan dia punya Facebook staff, Google staff, di mana saya boleh bagi tahu, hey, iklan ni sebenarnya okey, you boleh benarkan keluar dan sebagainya. So itu satulah, saya ada orang kata holy touch dengan Facebook dan Google tu sendiri kan. Holy yang touch kedua, tu maknanya orang kata apa, ini macam kan. boleh pakai kuasa veto macam tu. Wah, itu dia power tu. Kan kabel dia panggil kabel. Kabel, Okey. So kalau dah kabel power ni, customer pun power lah ni. Tak adalah, okey je, alhamdulillah. Tengok merendah diri lah tu tuan-tuan dan puan-puan. Ini tak cerita pasal database dia lagi ni. Berapa banyak database dia ada. So setakat 5 tahun saya dah bekerja, saya dah buat marketing dan advertising ni, saya dah collect sebanyak 500,000 database dari pelbagai industri. Maksudnya let's say you nak cari orang yang dia you nak marketkan kepada hospital, you nak marketkan kepada government, you nak marketkan itu, saya ada semua 500,000 individual database. Gila, tulis kat ruangan komen. Gila, 500,000 tuan-tuan dan puan-puan. Ni mana nak cari orang ni? Ini orang yang betul-betul ada testimoni ni tuan-tuan dan puan-puan. Tak sabar. Best tak? Kalau best tulis awesome. Okey. Tuan Naim saja. Tuan Naim dia dah pun buat saya semangat ni. Kita tahu cerita. Jap Naim, kita pergi ke Azam kejap. Saya daripada tadi duk fikir ni, macam mana dia boleh pilih virtual reality, orang utara. Macam mana boleh pergi virtual reality, augmented reality, kan? Apa yang tercetusnya memilih? Bila dengar topik tu, biasa kita dengar perkataan tu kita fikir Hollywood. Kita tak fikir kat Malaysia pun. Ini first time saya jumpa Tuan Azam. Orang macam Tuan Azam cerita pasal virtual reality, cerita pasal augmented reality. Cerita sikit. Okey, sejarah terciptanya Vitareal ni pada 2016 sebenarnya. Masa tu ada terlibat dengan satu event
ada try lah VR tu dekat event tu. So dia daripada luar negara. So bila kita try dan bila balik pada tu kita termimpi benda tu tau. Apa benda VR ni kan. So bila buat research, lepas tu benda tu macam aku tahulah benda ni macam mana nak buat. So kita pun ada terlibat dalam bidang kreatif semua, 3D animation apa semua, ada programming sikit-sikit punya knowledge. Dan kita try. So saya dengan my staff masa tu, which mean sekarang dah jadi our CTO lah. So kita try dengan dia. And then buat satu sampel, satu project. So it's like a virtual tour lah masa tu. And then bila dah sukses jadi, dah boleh deploy, kita pun saya jumpa dengan seorang kawan yang memang ada connection dengan KKMM lah masa tu, Kementerian Komunikasi. And then kita propose. Bila propose, masa tu lah dia berminat dengan kita punya idea dan kita punya POC lah, proof of concept. So masa tu lah bila dah first our job dengan KKMM, so masa tu lah 2017 Vitaria kita registered and incorporated lah. So that's our flagship project lah kiranya masa tu. Oh, itu dah kalau terus buat terus pergi terus government project ni memang masyhur kan. Actually it's a one year punya R&D lah, season 2016 sampai 2017. So kita study, kita betul-betul get involved dengan this technology, and everything kita masuk kelas, pergi kelas daripada Unity apa semua, ambil certified exam, dan bila kita dah betul-betul rasa okay boleh buat, dan barulah kita deploy satu projek lah. Well, is it fair to say that Tuan Azam ni ataupun bisnes Tuan Azam ni rare kat Malaysia? Yes, masa tu rare. Ini tuan-tuan dan puan tengok, dua-dua ni spesies rare ni. Kan Tuan Azam pun rare pasal dia punya bisnes sendiri. Tuan Naim sendiri pun 500,000 database rare tuan-tuan dan puan. Ni hebat ni. So ini yang kita bawakan rare, orang kata usahawan yang rare hari ni. So seronok kita dengar nampak pengalaman, lepas tu dia klien masing-masing pun luar biasa hebat. Tapi kan bila kita tengok dalam situasi sekarang ni kan, and kalau kita tengok sekarang ni, adakah semuanya orang kata blue sky saja ke, ataupun because it's digital, right? Digital kan. Bila sebut digital ni masa mesti permintaan power. Dulu pun dah government dah orang kata even government jadi customer Tuan Azam. Tuan Naim pun dengan 500,000 tu bukan calang-calang customer lah dapat kan. Tetapi journey you sebagai usahawan ni is just like going up here going smoothly ataupun successful, ataupun you juga ada diuji dalam sebagai usahawan juga dalam perniagaan anda. Mungkin boleh Naim kongsikan pengalaman sebagai usahawan, dan lepas tu mungkin Azam, kita dengar daripada Naim dulu. Okay, actually masa PKP start last year, bulan March kalau saya tak silap kan. Yes, betul. Dia orang kata merosotkan saya punya syarikat sedikit, sebabkan cara saya buat marketing kepada saya punya syarikat ni berbeza dengan agensi lain, di mana let's say lah saya ada digital agency luar ni, dia buat iklan dan dia dapat prospek daripada iklan dan sebagainya kan. So bayangkan ada banyak sangat agensi-agensi ni dia buat iklan untuk dia promote servis dia. So apa saya buat dulu ialah saya tak buat macam tu. Saya tak masuk dekat dalam pool yang orang kata yang berlaga sesama sendirilah. So apa yang saya buat ialah saya pergi face to face, door to door punya type of marketing sales. So saya jumpa orang-orang tim saya pergi jumpa kan. So tapi bila PKP hits kan, memang diorang tak boleh nak jumpa lah dan sebagainya kan. So itulah salah satu cabaran. So memang down sedikit, tapi ada satu solution yang saya buat dan membuatkan this solution dia terus orang kata naikkan sales saya sebanyak 7 kali ganda masa PKP compare tu sebelum PKP. So PKP hits you are impacted maybe down by 2-3 times. Is that fair to say? Kan? Tetapi then you change strategy and now it climb back by 7 times better. Is that what you're saying? Wow. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang kita nak belajar ni. Apa yang dia buat yang Naim boleh turn around, double triple daripada dia punya cabaran dia. Now tipulah kalau kita tak diuji, betul tak? Sebab tu PKP ni, dan Naim kata dia sendiri diuji. Kan, dia buat digital pun dia diuji. Tetapi apa yang dia buat yang menyebabkan dia diuji tadi, dia boleh turn around. Macam mana dia boleh persistent and consistent.
And dia ada mindset, not end game tetapi game on. Itu yang kita nak dengar lepas ni. Padu padu. Saidi adik kata padu. Kalau anda tak sabar nak dengar daripada Naim, lepas ni apa yang dia buat boleh pusing tu, pusing balik tu, tulis kat situ tak sabar. Tak sabar. Okey, sekarang ni biar anda tak sabar, kita dengar daripada Azam dulu. Zam, semua jalan cantik ke ataupun ada ujian masa jadi usahawan ni? Pernah tak usahawan tu jadi dah dapat projek million tu, dah dapat projek besar-besar tu, ada terus membesar ke ataupun anda juga ada diuji juga dalam perniagaan anda? Okay, so masa starting 2017 tu sampai 2018, yes memang betul lah, Vitara boleh katakan dekat atas awan lah. Okay, kita atas awan. Atas awan terbang slow kan. So banyak terima invitation, banyak collaboration daripada luar negara dan juga dalam lah. Jadi sampailah, of course lah, roda ni tak selalu ke atas. So itu karma yang kita kena percaya juga kadang-kadang. Bila kita ke atas ni kita lupa. So bila kita jatuh baru kita teringat. Betul lah. Jadi adalah berlaku sedikit dalam company. Dan Vitara memang rebah ke bumi tahun 2018. Dan daripada tim yang besar kita, lebih dalam 20 orang lebih, sampai tinggal 3 orang masa tu. Okay. Within awal tahun 2018 lah. And then masa tu memang capital pun start running down, cash pun dah tak ada, sewa pun tak boleh bayar dah, gaji sangkut, macam-macam je lah, lari sana lari sini, elak orang tu, elak orang ni, so nak jumpa klien pun segan, nak jumpa partner pun segan kan. Jadi kita rasa down sangat masa tu. Down sangat, rasa macam nak end je lah kan. So buat benda lain lah, nak jam itu benda lain. Tapi since I dalam bisnes dah lama, daripada 2008, kita dah pernah tukar-tukar banyak bisnes. Maksudnya macam Naim juga tadi pernah jual kat pasar malam semua. Saya pun pernah buat benda-benda macam tu. Jadi banyak hit and run lah. Tapi bila sampai dekat Vitara ni saya rasa macam sayang nak buat hit and run tu. Maksudnya aku boleh je lari kan, stop, cut, apa yang ada, ciao. Tapi bila rasa macam ada tanggungjawab lagi 2 orang staff yang tinggal masa tu, dan dia pun ada family, baru kahwin semua, ada anak. So kita rasa macam ada tanggungjawab yang tiba-tiba ada tanggungjawab tu untuk tanggung. Jadi sebab itulah saya macam within 1 year 2018 saya macam calm down, relax dan doa bertawakal sebagai orang Islam kan, dan dapat petunjuk lah apa yang patut dibuat masa tu. Dahsyat. So, Tengok tuan-tuan dan puan, cuba dengar Tuan Azam cerita apa tadi. Dia cerita dia terawang-awang, dia apa kata, dia awan kan, pasal apa, job best kan, masuk. Tapi dia cerita tu daripada langit, daripada awan tu jatuh rebah ke bumi tu, muka sama je, macam tak ada apa-apa je berlaku. Dia bercerita, tengok muka orang dia cool je. Kalau kita lah kan, kalau daripada atas langit tu jatuh ke tanah tu, orang kata dia punya teriak dia, betul orang utara kata teriak dia tu kan, Allah kan, betul Riau. Riau dia tu kan, Masya Allah, mesti kecohnya. Ya Allah, siapa buat aku ni sampai aku lose business apa semua and so on. Daripada 28 turun ke 2, tuan-tuan dan puan. Tengok Abang Azam kita ni masih cool dia tadi. Tapi apa yang meremangkan bulu roma bila Tuan Azam cerita kat saya tadi tu, ialah apabila Tuan Azam cerita pasal tanggungjawab. Dan inilah yang sebenarnya semangat usahawan tadi tu bukan sekadar dia nak survive saja, tapi dia memikirkan orang yang dia pikul dalam perniagaan mereka. Dan itu yang menyebabkan saya rasa beramang bulu roma tadi. Pasal apa? Fikirkan sebagai seorang bos atau seorang peneraju nak kekalkan perniagaan tadi, dan itu menjadi penyuntik semangat. Kita nak dengar juga tu apa yang menyebabkan, apa yang dia boleh climb balik ni. Hari ni dia nak tutup kedai dah. Dah ada end game, boleh fikir nak end game lah, tapi dia kata game on. Pasal apa? I cannot give up because I have responsible, dia kata tadi. Itu dia. Nak tahu tak? Kalau nak tahu juga apa dia punya tips yang dia boleh pusing balik, tulis tak sabar kan, kepada Abang Azam kita ni. Kita pusing balik dekat Tuan Naim. Tuan Naim, kan, you have climbed back. So where are you now? 7 times better kan, daripada bila anda di-hit waktu PKP. Ini tips orang nak tahu ni. Kan? What did you do right? And kalau Tuan Naim ni sangat berbesar hati, kongsilah dengan mereka sedikit kan, mana tahu ilmu yang dikongsi tadi menjadi manfaat kepada mereka kan. Cuba cerita sikit, dah bunyi orang Kedah dah. Kan, silakan. Yang saya nak share sikit. Dulu saya ni Form 6 student. So dan saya punya SPM
masa tu dulu kurang A, ada satu A je. So cikgu saya cakap dekat saya, Naim, you ni agak slow sikit. So you punya kerja tu you kena 2-3 kali ganda daripada orang biasa. So saya gunakan ayat tu sampai sekarang, di mana saya kena bekerja, orang lain bekerja 8 jam sehari, saya kena bekerja 16 jam sehari. So memang kena hustle lah. So tips yang pertama ialah memang kita kena hustle, kita punya masa tu kita kena sacrifice a lot of masa untuk berjaya lah. So kena cekal, kena tahan dan sebagainya. Okey, nombor satu, tulis kat ruangan komen. Okey, tips nombor satu, hustle. Hustle, tulis tu. Pasal apa? Kalau kita tak bijak, contohnya apa yang Naim cakap tadi tu, kita kerja keras. Itu saya boleh relate. Kan kita kerja keras. Kalau kita tak bijak, kita tak genius, kan macam Elon Musk ya, contohnya kan. Kita kerja keras. Itu yang Naim kata. Tips yang pertama. Dan yang kedua. Yang kedua, biasanya let's say lah kalau kita ada down ke apa dekat dalam bisnes ni, kita kena selalu jumpa orang, selalu jumpa dengan pakar kan, especially pakar lah dan kawan dan sebagainya. Dia orang ni dia boleh guide kita, bagi kita idea dan sebagainya. So bila basically kalau you buat bisnes ni, you tak boleh gerak solo lah, senang cerita macam tu. Sebab apa yang berlaku dengan saya 3 tahun lepas dengan compare dengan 1 tahun lepas, 3 tahun lepas tu saya gerak solo kan. So tetapi tahun lepas tu saya ada kawan saya, dia tolong saya banyak tentang idea dan sebagainya. So dia melonjak saya punya skill dan sebagainya. So alright, nombor dua kan, tulis juga jangan gerak solo. Tuan Naim, habis tadi mula-mula kata gerak solo, lepas tu jangan gerak solo. Apa cerita ni kan? Maknanya memang tak boleh gerak solo lah sepatutnya, betul tak? Betul. So maksudnya you have to involve a lot of people in your business. Right, jangan buat kerja seorang-seorang. Kerja dalam jemaah, itu bunyi dia tu. Tapi kan Tuan Naim kata kena borak dengan orang. Bila kena borak dengan orang, kena cakap dengan orang. Kadang-kadang kita cakap dengan orang pun ada problem. So nak cakap dengan siapa? Pasal apa? Kita nak dapat energi daripada dia. Dia pula kongsi kisah masalah dia, kita pun down juga. So how do you choose to talk to the right people? Okay, dia macam ni, simple je. Sebenarnya apa yang kita bawa, let's say lah you guys dekat luar sana ada business produk atau servis So it goes back kepada customer experience. Ini satu sifu saya, dia ajar saya kan dulu. Di mana kalau you ada satu servis satu produk ni, you jual based on customer punya experience. So apa yang saya buat masa PKP tu, okay, ni tips yang ketiga lah. Apa yang saya buat, ini yang paling mahal lah saya rasa kot. Masa PKP, first ialah orang duduk di rumah, betul tak? Yang kedua ialah orang tengah conserve dia punya cash, dia tak nak spend banyak-banyak. So saya menggunakan dua konsep ni dekat rumah, saya menggunakan untuk bisnes saya. So macam mana saya buat macam tu ialah saya memberikan saya punya servis dengan harga yang sangat rendah, dan saya hanya aim kepada orang-orang yang duduk rumah saja, yang tengah buat bisnes dekat rumah dan sebagainya. So that's how it's a customer experience. You have to think apa yang customer tengah fikir, nak dan sebagainya. So that's how you get the feedback untuk improve. Itu tips mahal loh. Tips yang ketiga. Itu tips mahal loh. Itu mahal loh. Itu tips senilai 500,000. Tips tu ialah mengatakan bahawa if you want to design or you want to push your solution is based on customer experience. Apa yang mereka lalui waktu itu yang Tuan Naim cakap. Maknanya kalau duduk rumah, maknanya target for those who duduk rumah. Kalau mereka nak conserve money, money is the lowest price for at that point of time. And that's what Tuan Naim. Saya rasa Tuan Naim ada lagi tips ni, tapi nanti dulu Tuan Naim. Nanti dulu. Biar diorang tertunggu-tunggu, biar dia. Biar kita panaskan mereka pula dengan tips Tuan Azam. Tuan Azam, what make you climb back bila dah jatuh ke atas tanah? Bukan atas tanah ni, maknanya terbenam dalam tanah. Kan, bukan terbenam dah ni, dah gali dalam tanah, masuk pula bawah tanah kan. Macam mana you climb out? What did you do right? And maybe audience wants to learn from you. Okay, so apa yang saya buat bila dah jatuh kat tanah tu kan, menyeret kat tanah tu, I start motivate myself balik lah sebenarnya. Okay, so how to motivate yourself as a businessman ni, ataupun as an entrepreneur lah, kita sebut entrepreneur lama lebih lama kan.
Apa kita buat first kali, I create a routine lah for myself untuk sebab sebelum ni terlalu sibuk dengan urusan kerja semua kan, busy. So bila fikir-fikir balik, I tak ada rutin pun untuk diri sendiri. Okay, so I create apa rutin yang buat, I change my lifestyle satu. Okay, to get motivate balik. Change my lifestyle. Macam sebelum ni tak pernah bersukan. Jadi I involved in cycling lah satu. So every day, every morning I akan cycling dan selepas subuh lah. Okay, dan So Azam, when you said you change the routine, what routine do you change? You change the routine that make you motivate ke? Apa atau apa? Sebab you said cycling tadi. Apa kaitan cycling dengan business? Is it because the cycling will change your mood and emotion ke? What is it? Okay, yes. So sebelum cycling itu actually first is wake up early in the morning lah, which is I join a 3 AM 4 AM punya group. Okay, 4 AM punya group, and then wake up every morning early and then get some warm up, and then after subuh go to the cycling lah. So bila kita start aktif di awal pagi ni, kita jadi mindset kita positif tau. Untuk kita buat kerja, walaupun masa tu memang tak ada apa-apa, tak ada business, tak ada apa pun, tapi bila kita create benda tu every day, and then after some time, energy tu akan datang, aura tu datang tau. So automatic the business will come. Best. Dia best sangat. Tulis kat ruangan komen. Yang dia kata change routine. Tips nombor 1, Azam kata change routine. Apa yang Azam buat? Azam kata dia nak kena motivate balik. Apa dia buat? Dia tak ada apa-apa, dia tukar rutin dia supaya dia boleh motivate balik, dan dia masukkan diri dia di dalam circle yang positif yang menyebabkan dia akan berubah habitual dia. Dan dia panggil structured day dia. 4 AM group bang. 4 AM group, bangun pagi 4 AM ni. Main-main ni kan. Ya, maknanya dia memang, that is determination. Okay, kalau you really want to change, you must change your habit, and you must find a team, a group of people who have that good habitual habits. Betul Betul. Alright, awesome. Tu dia point nombor 1, power sangat tu. Nombor 2. Okay, and then bila point nombor 1 kita dah buat, so nombor 2 adalah bila dah start day dengan good positif punya energy. Jadi bila kita nak start kerja tu, of course lah kita kena sentiasa berfikir benda yang baru. Okay, the strategi for the business lah, because my business ni perlukan strategi. Jadi kalau tak ada strategi yang betul, kita tak tahu apa nak buat. Jadi find hala tuju lah untuk business setiap hari. I create every day masa tu what to do today. Hari ni nak buat apa? Hari ni nak buat apa? So when you say what to do today tu, like everybody pun dah ada to do list juga. So you to do list you itu ialah to think strategy of how, where the company is going. So maknanya every day is thinking about that. Maknanya allocate time. So is it fair to say that point number 2 is to allocate time to strategize and innovate? Is that fair to say? Boleh. Allocate time to strategize and innovate. Tulis kat ruangan komen nombor 2. Dia buat masa tiap hari. Tadi dah change routine untuk diri dia, cycling. Pergi kat company pula, start kerja, dia make time untuk berfikir dan untuk strategi dan juga untuk innovate. Power. Okay, nombor 3. Okay. So nombor 3 adalah berpijak di bumi yang nyata lah. Okay, so itu adalah masuk sebagai startup yang mana as we all know, startup is actually eager for funding. Okay, which means itu yang kita buat sebelum ni. Terlalu nak sangat funding sampai tak nampak di depan mata tu ada apa. So bila saya berfikir tukar my mindset tu, berpijak di bumi yang nyata, maksudnya aku punya revenue sebenarnya di sini. Aku punya bisnes sebenarnya untuk ni. Faham tak? Maksud Azam? Okay, maksudnya sebelum ni kita selalu pitching, meet funder, venture capital and everything. So kita pitch dan benda tu burn out, sampai kita burn out. Terlalu fokuskan ke situ. Sedangkan kita patutnya change our business model to services at that time. Barulah business tu boleh berjalan dan kita get traction, get money lah, gain revenue from there.
Wow, itu macam geng daripada Naim startup tadi lah. to business. Right. So apa yang Naim cakap tadi tu, maknanya related to Naim cakap tadi tu, maknanya is based on customer experience jugalah tu. Maknanya you change the model. Is that right? Awesome Yes. sangat. Oh, point nombor 3 tuan-tuan dan puan. So saya repeat balik Semua change. Kalau dengar tadi perkataan apa yang berlaku kat Azam tadi, dia change. Change satu, change routine. Change satu, change dua, change the way you work. Mana change about change by making time to think and also innovate. And nombor 3, change model. Betul tak? Change service. Is that right? Awesome sangat. Wow, saya tahu, saya percaya ada nombor 4. Tapi sabar. Kita kembali kepada Naim pula. Awesome sangat. Best tak? Kalau best Tuan Azam share, cakap best sangat. Alright. Naim dah kata tadi. Nombor 1 dia kata hustle. Oh, tu dia. Ini memang orang betul hustle ni. Berapa kali semua dia jalan. Kan? Air dia jual. Phone cover dia jual. Apa tak jual? Orang je tak jual lagi. Nombor 2, dia kata jangan buat kerja seorang-seorang, dia kata. Dan nombor 3 dia kata tadi yang paling mahal 500,000 punya nilai. 500,000 punya nilai ni. Kan dia kata apa? Dia kata change your model, your business, you provide the service based on customer experience. Naim, nombor 4 apa? Mesti ada something yang nak kasih bonus dekat mereka. Tips. Boleh. Nombor 4 ialah investment dalam bisnes ni ada 2 jenis. 2 jenis saja. Masa dengan cash. Itu saja. So saya punya tips ialah, let's say lah you guys ada time yang let's say lah you nak buat satu website untuk orang datang membeli dekat website you boleh spend let's say lah 2 minggu ataupun 2 bulan untuk buat website tu sendiri, ataupun you boleh upah orang untuk buatkan website tu dan dia cepat siap. Let's say 1 minggu dah siap. So mana satu yang penting? Sebenarnya kita kena, orang kata based on kita punya requirement and needs of during that time lah. So saya punya tips yang keempat ialah invest dekat tempat yang betul, especially dekat masa ataupun duit lah. So you kena tahu bila you kena invest kat masa, bila you kena invest dekat duit dan sebagainya. So kalau orang yang ada staff, dia kena invest masa untuk train staff dia. Orang yang ada duit, dia kena invest duit dia tu pergi benda lain, expansion ke, marketing ke dan sebagainya. So you have to invest in tempat yang betul lah. Right. Awesome. Point number 4 is that is investing on what is important. Nombor 4, tulis kat ruangan chat what is important. So bagi Tuan Naim tadi dia bagi 2 tips. Ada what is important, what is your commodities, which is your time and money. Betul tak? Kan? Betul. If you don't have money, you have to invest on time. So you have to train your staff or whatsoever. But if you have money, what you have to do is that you have to allocate it to what matters the most. Kan? Yang mana yang can create you revenue. Betul tak? Can start your business immediately. Website is very important lah, and digital marketing is very important lah, because first thing is kenapa dia business lingkup awal-awalnya kerana tak cukup marketing. So Naim dah bagi tips tu, invest dekat marketing. Itu yang dia nak cakap tu sebenarnya. Terima kasih Tuan Naim. Nombor 4 tadi dia dah beritahu tips lah. Tuan Azam, kan mesti ada point bonus ni. Kan? Apa point bonus? Okay. So point tadi 3 kan. So yang keempat, I encourage my team lah masa tu. So kita dah kecil masa tu, daripada ramai tinggal 3 orang. Jadi senang untuk, sebelum ni tak pernah bercakap pun dengan 2 orang ni. Bukan tak bercakap, maksudnya jarang kita berinteract secara rapat. Jadi bila dah ada peluang macam tu, jadi saya ambil peluang ni untuk encourage my team, our vision, our mission. So what we are going to do in next 1 to 3 years lah. So from there lah baru kita dapat balik momentum untuk bergerak balik dan find the solution, bukan problems. So among the things that what you going to need to do is that, does it include things like working with others? Maksudnya? You know, like collaborating with certain organisation, collaborating with other usahawan ke apa ke? Yes, betul.
Ada Mungkin juga. Tuan Azam dengan Tuan Naim ni dah collaborate ke atau belum collaborate ke? In process. Dah. In process. Ah. Dah lah. So how is it that digital marketing specialist ni boleh collaborate pula with somebody yang virtual reality dan juga augmented reality punya specialist pula ni, kan? I mean like it sounds like it's two different needs, tetapi how do you guys can collaborate? Oh, tu dia. Siapa jawab? Naim ke? Okey lah, saya jawab lah. Azhar. Saya jawab sikit dulu Okay, nanti Naim sambung. Okay, actually memang our business ni digital, but then it's a different media, it's a different medium juga. So apa yang kita collaborate adalah dari segi sharing the opportunity lah. Okay, I got the opportunity in digital marketing, so we share together the things, what we can do. Oh, wow. Okay, Yeah. nampak? So tuan-tuan dan puan-puan, both of them can work together, they can collaborate. Dan pastinya tuan-tuan dan puan-puan juga once you take that that spirit of collaboration tadi tu, dan mungkin anda ingin berkolaborasi dengan Tuan Azam. Mana dah tahu tuan-tuan dan puan-puan, hari ni fizikal tak boleh nak pergi, klien tak boleh nak datang, klien tak boleh nak tengok. Contohlah kalau anda real estate negotiator, orang tak boleh nak masuk dalam bangunan, nak tengok rupa physically, mungkin Tuan Azam boleh buatkan digital virtual reality ataupun augmented reality yang customer tu masuk seumpama memang dia berada dalam bangunan tersebut. Dahsyat tak dahsyat, kan? Ini dia. So mereka yang physical punya boleh change into the experience melalui digital. Tapi mereka yang tak boleh jumpa orang secara fizikal ni, anda boleh berkolaborasi pula dengan Tuan Naim kita. Dia boleh buat di mana klien tadi tu atau prospek tentu mungkin boleh jumpa anda, kelihatan anda melalui kaedah digital marketing. Awesome tak awesome? Best tak? Kalau awesome tulis awesome lah. Awesome. Tulis awesome sangat dua-dua ni. Kan, untung. Kalau anda rasa untung dengan tips-tips yang mereka kongsi malam ni, tulis kat ruangan komen. Untung sangat. Gitu. So saya rumuskan tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 benefit. Each one of them share malam ni, ada bonus lagi. Selalu kasih 3 je. Ini hari kasih extra 1. Rutin, tukar. Tuan Azam kata tukar apa? Tukar rutin diri dia, tukar rutin company dia. Berpijak di bumi yang nyata, bermaksud apa? Bermaksud dia mencari menukar model dia juga, supaya dia go to the right customers. Dan keempat tuan-tuan dan puan-puan, dia dia encourage the team, encourage the team. Dan Tuan Naim pula, dia cerita pasal hasil-hasil. Dia cerita pasal jangan kerja seorang-seorang. Maknanya dia ada jaringan-jaringan usahawan-usahawan yang dia selalu berkolaborasi. Dia selalu berkawan. Dia selalu mendapatkan tips-tips. Dia selalu juga mendapatkan semangat daripada mereka. Kalau anda nak kenal kawan-kawan Tuan Naim, nak kenal kawan-kawan Tuan Azam, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk kat ruangan komen. Sahabat saya nanti akan masukkan link di mana anda boleh berkolaborasi dengan mereka. Kan? InsyaAllah saya boleh temukan tuan-tuan dan puan dengan Tuan Azam, dengan Tuan Naim, masukkan nama dekat dalam link yang diberikan oleh saudara kita sebentar lagi, di mana saya boleh temukan anda, mungkin boleh berkolaborasi dan mungkin boleh berkenalan dengan rakan-rakan jaringan usahawan mereka. Okey tuan-tuan dan puan, masa sangat mencuburi kita nak dengar kata-kata akhir daripada dua panelis yang hebat ini. Pertama, Naim, what will be your last tips ataupun what do you want to say, the last words for para penonton malam ini? Silakan. Boleh. Saya ada soalan daripada kawan saya nak jawab lah, saya nak share sikit. Dia kata ada few produk yang dia jual tak menjadi online dan sebagainya. So apa tips nak berjaya online ni kan? Ini penting ni lah. So bagi saya dalam bisnes ni ada 3 jenis business model. Yang pertama ialah easy to sell product ataupun easy to sell lah. Second ialah primary, and the third one ialah high end punya produk. So maksudnya you ada jual yang maybe RM100 punya, ada yang you jual RM2,000, ada yang you jual RM100,000 punya. So you kena change your business model. So that's why let's say ada satu syarikat dia membuat let's say produk produk kecantikan kan. So that's why dia ada buat sistem agent dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia nak orang membeli dengan banyaknya. Kan? So itu dia ada buat second business model lah.
So bagi saya, if you are stuck with your product or business dan sebagainya, try untuk tambah lagi business model yang lain. Kalau you jual Oh. satu ekor ayam, why not you jual 10 ekor ayam? You memborongkannya dan sebagainya. So itu tips saya. Itu dia Tuan Naim tu dia nak cerita lagi tu. Dia nak cerita lagi banyak tips. Pastinya kalau anda dapat berjumpa dengan dia, anda dapat bernetwork dengan dia, banyak tips dia nak kongsi. Kalau best tekan like banyak-banyak, love banyak-banyak. Thank you very much thank you Adib. And anda dapat peluang lagi masa mencuburi kita. Terima kasih Tuan Naim. Kita nak dengar daripada Tuan Azam kata-kata akhir anda kepada para penonton malam ini. Silakan. Okay, so dalam bisnes ni kita perlu persistent dan konsisten lah bila kita buat sesuatu benda tu. Jangan ada give up di tengah jalan. Teruskan berusaha, okay, sampai you jumpa the right way ataupun the right path in your business. Fantastic. Terima kasih Tuan Azam. There's no end game. It's all about game on. Dan Tuan Azam kata persistent and consistent. Never give up. Keep fighting. Keep make it happen. Berjuang sampai jadi. Betul Tuan Naim dengan Tuan Azam? Berjuang sampai jadi. Dan mereka lah orang-orang yang telah membuktikan mereka menjadi dengan bisnes mereka. Kan? Dah jatuh dalam tanah. Okay, actually business is a journey. So enjoy it. Dia macam lah. Itu dia. Tuan Azam hari-hari enjoy. Kan? Pasal dia main virtual reality. Hari-hari dia enjoy. Jealous kita kan? Itu dia. Dia enjoy lagi. Orang yang dah jatuh daripada langit masuk ke bumi, kan? Lepas tu boleh keluar balik dan climb back. You want to talk to this person. You want nak belajar daripada orang muda yang langgar je apa semua. Ini dia Tuan Naim kita. Kan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kan? Dia boleh jatuh sementara kejap saja tetapi naik 7 kali ganda. Turun tangga 2, naik tangga 7 step pula. Maknanya ini yang kita nak belajar daripada rakan-rakan mereka. Terima kasih banyak-banyak Tuan Naim. Terima kasih Tuan Azam. Kalau anda rasa mereka awesome, cakap dekat tulis kat ruangan komen terbaik Azam dan Naim. Terbaik. Banyak-banyak kat mereka kan supaya kita dapat memberikan energi kepada mereka kerana mereka ini seorang yang giver. Berterima kasih. Bukan saja diorang dah lalui, ada pengalaman, dia bagi tips lagi. Saya rasa mereka ni akan continue kongsi dengan rakan-rakan semua. Jika anda mahu, tulis kat ruangan komen supaya anda boleh jumpa dengan mereka dalam link nanti. Di masa hadapan insya-Allah saya akan temukan mereka. Terima kasih Tuan Naim. Terima kasih Tuan Azam. Semoga apa yang anda kongsikan menjadi manfaat supaya Allah merahmati, melimpah rahmatkan juga perniagaan anda supaya terus berkembang. Dengan ilmu yang Tuan kongsikan hari ini, malah dia akan beri manfaat kepada orang lain insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan teruskan menonton dalam siri-siri kita yang seterusnya. Next session will be next Wednesday. Kita bawakan panelis-panelis yang luar biasa. Nantikan announcement kita insya-Allah. Dan untuk para penonton malam ini, terima kasih sekali lagi. Kita terpaksa mengakhiri sesi malam ini dengan satu knowledge yang sangat besar daripada kedua-dua panelis kita pada malam ini. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, tingkatkan potensi diri dan teruskan memberi inspirasi. Terima kasih semua daripada Borak Business. Bye.